ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم منصور Kita kepit nanti Abang Adif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman yang dapat bersama kita pada malam ini di Pish Mayun. Kita mulakan sesi kita pada malam ini dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bersama-sama live di Pish Mayun. Walaupun hari ini saya kurang sihat sedikit, tapi insyaAllah kita teruskan jugalah sesi pada malam ini. Mungkin tak lama lah, dalam kurang daripada setengah jam. Okay. So anda bersama saya Khairil untuk berkongsi pengalaman juga perkongsian bisnes yang berkaitan dengan apa saja bisnes lah, terutama bisnes kecil. Okay. So untuk malam ini kita akan sentuh tajuk 7 sebab mengapa register bisnes itu penting lah. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan juga bersama saya pada minggu lepas, kita telah berkongsi tentang 6 sebab mengapa perlu ada akaun bisnes dengan bank lah, akaun bank yang akaun bank bisnes. So hari ini kita nak kupas lah 7 sebab mengapa bisnes, register bisnes itu penting. Okay. So rasanya sekarang ni ramai yang telah memulakan bisnes, terutama sejak PKP baru-baru ini. Kita masih lagi dalam PKP dan kita dah tengok ramai yang telah memulakan perniagaan mereka daripada rumah. Ada juga yang memulakan perniagaan mereka secara besar-besaran juga ada. Tapi yang sepanjang PKP ni, kalau kita tengok banyak yang memulakan bisnes secara dalam talian. Okay. So selamat malam, okay, kepada Nur Hisham. So kita tertanya jugalah, perlu ke nak daftar perniagaan kalau kita buat perniagaan secara online? Okay, kalau ikutkan undang-undang di Malaysia ni sekarang, walaupun kita bisnes secara online, perniagaan kita perlu didaftarkan. Okay, so itu yang pertamanya lah. So kita wajib mendaftar, kerana kalau kita tak daftar, secara kasarnya kita boleh katakan kita punya bisnes tu adalah secara haram. Boleh buat secara haram, tak salah, tapi kalau kita akan terangkanlah, saya akan berkongsilah mengapa kita perlu daftarkan. So kalau kita belum daftar, seeloknya kita mulakan pergi mendaftar syarikat kita. Kalau kita dah daftar tapi dah lama tak update, mungkin boleh juga pergi update bisnes kita. Dan kalau kita dah daftar, alhamdulillah lah. So kita akan kupas lah mengapa perlu ada perniagaan kita itu perlu didaftarkan. Okay. So yang keduanya, kat mana nak daftar ni? Dengan siapa nak daftar? So di Malaysia kita ada dipanggil SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, yang mana kita boleh daftarkan perniagaan ataupun kita boleh daftarkan syarikat. So dia ada dua lah, dia panggil ROS dan ROB. Okay. Untuk bisnes dia panggil ROB, untuk syarikat dia panggil ROS. Okay. So
kena tahulah biasanya kita kalau untuk peniaga kecil ni kita perlu daftar secara paling kurang lah enterprise. Okay? Apa itu enterprise? Maksudnya syarikat milik peribadi, boleh secara persendirian ataupun boleh secara kongsi. Okay? Ada kelebihan dan kekurangannya kalau kita mendaftar sebagai enterprise ni lah. Okay? Dan satu yang boleh saya kongsikan kat sini, bila kita daftar enterprise, okay? Syarikat enterprise tak semestinya nama syarikat kita tu kita letak enterprise. Okay? So kalau saya tak suka letak enterprise tu, nampak macam syarikat kita tu kecil. Kita tak kisahlah kita daftar kita nak daftar enterprise, tapi jangan letak enterprise tu lah. Itu tip saya yang kalau saya boleh kongsikan di sini pada malam ni. Jangan daftar dengan nama enterprise. Okay? Macam syarikat saya yang saya telah daftarkan, saya namakan dia sebagai Hazril Niaga contoh. Okay? So saya tak letak enterprise. Sebelum daripada itu saya pernah juga daftar syarikat, tapi kita letak nama dengan nama enterprise lah. Tapi bila fikir-fikirkan balik, tak wajib pun nak letak enterprise tu. So walaupun kita berdaftar dengan SSM sebagai syarikat enterprise, tapi kita boleh sebenarnya namakan syarikat kita tak perlu nama enterprise tu. Okay? So seeloknya kalau tip saya adalah daftar tanpa perlu letak nama hujung tu enterprise. Okay? So dalam pendaftaran syarikat kita ada juga kalau tengok kat SSM dia ada 3 jenis lah pendaftaran syarikat. Satu yang enterprise, satu lagi dipanggil sendiran berhad, dan ada pertengahan antara enterprise dan sendiran berhad ni yang dipanggil PLT, private limited, PLT, private limited lah dia punya nama pendaftaran. Apa beza antara 3 ni? Secara kasarnya ataupun secara mudahnya, yang mana kalau sendiran berhad ni bagus sebab dia dah asingkanlah kita. Kalau kita ada syarikat dan syarikat kita tertakluk kepada undang-undang, kalau apa masalah pada syarikat, kita punya liability tidak pada personal punya kita panggil harta personal tak terlibat lah. Harta syarikat sajalah dia tidak campur. Tapi kalau enterprise ni, harta syarikat pun masih boleh harta personal boleh diambil jugalah kalau syarikat bermasalah. Manakala PLT ni tengah-tengah, tapi tak ramai orang berdaftar sebagai PLT. PLT ni tak silap saya dia punya masa nak buka tu kita kena bayar 500 saja. Manakala enterprise kita hanya perlu bayar setahun RM60. Okay, plus lah. Dan yang kalau kita sendiran berhad ni kita perlu daftar dan dengan dengan ada business, dia panggil apa? Secretariat of Business lah. So kena ada secretariat ataupun ada yang syarikat setiausaha yang mendaftarkan atau manage kita punya perniagaan. Okay. So kat mana nak daftar? SSM. Cara nak mendaftar sekarang ni mudah, online saja. Tapi yang pertama bila kita nak buka syarikat ni, kita kena register online. So yang untuk kali pertama kita kena pergi SSM untuk kita sahkan kita punya account user kita, dan seterusnya untuk pendaftaran, untuk nak register company baru dan sebagainya, semua secara online. Sangat mudah sekarang ni, tak ada masalah. Okay, so itu permulaan lah ataupun introduction lah. Okay, so untuk malam ini seperti yang mula-mula tadi kita sebut, kita nak kupas 7 sebab lah mengapa register bisnes itu penting. Okay, so ada sesiapa yang boleh jawab kenapa daftar bisnes itu penting? Ada? Okay, kalau yang pertamanya lah, kalau boleh kita kata bahawa
bila kita nak berniaga ni, kita nak perniagaan kita ni sah. Okay? Tak ada masalah, tidak akan diambil tindakan dan dengan dengan kerajaan ataupun dengan pihak berkuasa, tak ada masalah. Okay? So yang pertamanya, kenapa kita perlu daftar bisnes kita adalah kerana untuk menjadikan perniagaan kita sah. Seperti yang saya cakap tadi, sekarang ni online business pun kena daftar. So seeloknya lah kena daftar, walaupun kita berniaga secara online, kita perlu daftarkan syarikat kita. Okay? So bila kita dah daftar tu, barulah kita sah untuk menjalankan perniagaan di Malaysia. Okay? So untuk enterprise tadi, yang paling murah sekali RM60 setahun. Tapi secara online sekarang ni, tak silap saya, kita kena bayar RM80. RM10 tu untuk proses, kata silap saya. Lagi RM10 tu untuk kita dapatkan sijil kita lah. Saya tak ingat, tapi tak mahal lah. Okay? So itu yang pertama. Yang keduanya, okay, kita bila kita dah daftar ni, bila kita berniaga ni nanti kita perlu juga declare kita punya syarikat kita dengan lembaga hasil dalam negeri lah. Okay? So LHDN. So yang keduanya, kenapa kita perlu daftarkan syarikat kita, supaya kita dah tadi nombor satu sah, yang keduanya supaya kita tidak ada masalah dengan badan-badan kerajaan seperti badan SSM sendiri yang mendaftarkan syarikat, lembaga hasil dalam negeri, ataupun badan-badan berkandung yang lain yang berkaitan dengan perniagaan ni lah. Okay? Pertamanya nanti dalam tip-tip yang seterusnya, bila kita perlukan bantuan daripada kerajaan. Okay? So itu tip yang kedua. So ataupun sebab yang kedua, yang mana untuk elakkan daripada kena tindakan undang-undang. Okay? Supaya selepas bisnes kita sah, bila kita pun menjalankan bisnes kita mengikut undang-undang, so tak ada masalah untuk dikenakan tindakan. Kalau perlu pun kena tindakan, kita adalah tertakluk kepada undang-undang di Malaysia ni lah yang berkaitan dengan perniagaan. Okay? Yang ketiganya, bila kita dah ada syarikat ni lah kan, kita akan nampak lebih serius. Kenapa saya cakap kita akan nampak lebih serius? Bila kita datang, baru kita nampak, kita ada sijil SSM tu. So ada company kita ni, dia bawa apa? Okay, katalah bisnes ni untuk trading kan. So kita daftar kita punya bisnes tu, salah satu kita punya yang boleh kita cover adalah trading ataupun mungkin catering dan sebagainya. Okay, so kita akan lebih rasa yakin dan lebih kita akan rasa lebih yakin lah. Bukan kita saja yang rasa lebih yakin, tapi pelanggan kita lagilah yakin dengan kita kerana sekarang ni kita boleh ada bisnes kita sendiri. Okay? Berbalik pada kalau tengok kat page Mayun ada dia punya caption tu, dia kata ada berkenaan dengan copyright. Okay? So copyright ni adalah satu perkara yang lain, yang mana contoh macam McDonald kan pernah saman McCurry dan sebagainya, yang macam dia nak protect dia punya bukan branding lah, dia nak protect dia punya tu. Itu lebih pada dipanggil protection untuk brand tu lah yang sendiri. Bisnes ni lain, yang tu adalah satu yang berlainan. Okay? So bila kita dah ada bisnes dan nama bisnes kita tu semakin terkenal, seeloknya kita daftarkan untuk nama bisnes kita lah, supaya kita kalau ada orang nak tiru, kita boleh saman mereka ataupun kita boleh elakkan daripada mereka menggunakan nama yang sama dengan kita. Antara lainnya menyebabkan pelanggan kita keliru lah. Okay, so kita tak nak benda-benda macam tu. Dan satu lagi,
kita juga tak bolehlah nak menggunakan jenama orang lain sebab nanti kita akan disaman. Contohnya macam Mac Curry dulu, tak silap saya Mac Curry menang sebab dia kata dia punya logo semua tu tak sama. Lepas tu dia punya business pun totally tak sama dengan McDonald. Dia macam McDonald dia jual burger dan sebagainya, tapi Mac Curry dia jual mamak-mamak style lah. Okay, so itu adalah kita kena daftarkan branding kita lah. Okay, itu adalah benda yang berlainan. Okay, so kembali pada tadi, yang ketiga tadi, bila kita dah daftar ni perniagaan kita akan nampak lebih serius lah. So kita akan nampak aku dah bayar RM60 setahun ni, takkanlah aku nak buang begitu saja. Baik aku cari duit. So kita pun mulalah mengorak langkah untuk menaikkan bisnes kita, menambah pelanggan dan sebagainya. Okay, so itu adalah sebab yang ketiga, kita lebih serius dan juga pelanggan kita pun akan nampak kita serius. Okay, credibility kita pun akan meningkat. Okay, so yang keempatnya adalah untuk kita pastikan bila kita dah syarikat ni kan, undang-undang seperti kalau yang saya mention tadi, kalau boleh nak protect ataupun untuk bezakan antara harta peribadi dan juga harta syarikat, seeloknya kita daftar sendirian berhad. Kerana dengan kita daftar sendirian berhad, liability syarikat adalah pada syarikat saja, tidak pada owner kepada bisnes tersebut lah. So dengan Indonesia betul trademark itu trademark McDonald dan Mac Curry tu lebih pada trademark, boleh daftarkan trademark. So Mayun pun jika rasa nak besar dan nak pastikan tak ada orang meniru trademark yang sama, boleh daftarkan untuk trademark. Itu lain daripada pendaftaran syarikat. Okay. So berbalik pada sebab yang keempat tadi, kita nak asingkanlah kita punya liability kita antara syarikat dan juga antara personal. Okay, mungkin kalau sendirian berhad, jika ada sebarang masalah pada syarikat, dari segi undang-undang, harta persendirian boleh digunakan untuk membayar hutang. Contohnya kalau tak cukup daripada wang syarikat. Okay. Manakala kalau kita dah daftar sebagai, tadi maksud saya enterprise, dia punya liability tu termasuk juga personal lah. Tapi kalau sendirian berhad, dia terhad kepada panggil apa tu, pada syarikat saja. Betulkan lah saya kalau jika saya salah, tapi itu yang sepaham saya lah. Okay, so seeloknya kita buat syarikat sendirian berhad, supaya kalau apa-apa jadi pada syarikat, contoh syarikat disaman, syarikat ada bermasalah, hutang dan sebagainya, benda perkara masalah tersebut tidak akan jatuh kepada pemilik, tetapi hanya akan jatuh masalah tu pada syarikat saja. Okay. So rumah yang berdasarkan individu punya title tak akan terjejas lah. Semuanya yang berkaitan dengan syarikat. Okay. So bila dah begitu, dia akan asingkanlah antara syarikat dengan sendiri, dengan personal kita, dan dia teruslah masuk kepada poin saya yang kelima, yang mana bila kita buka syarikat sendiri ni, kita boleh juga asingkan juga wang syarikat dan juga wang persendirian, yang mana yang kelima ni adalah membuka akaun syarikat. Okay. So dengan membuka akaun syarikat, kita dah mengasingkan wang perniagaan dan juga wang personal kita. So kat situ juga satu kelebihan bila kita berniaga dengan pelanggan kita, mereka akan nampak kita lebih serius, mereka akan lebih suka sebab kita menggunakan akaun syarikat bila kita membuat transaksi. Okay? So itu adalah sebab yang kelima. Okay? So kita boleh buka akaun. Okay? Sebab yang keenam juga, bila kita dah boleh buka akaun tu, biasanya
bila kita nak kembangkan kita punya perniagaan, kita boleh menggunakan facility bank tersebut. Bila kita dah buka akaun tu, kita boleh pergi ke bank, okey, saya nak tambah cawangan tapi saya memerlukan modal sekian-sekian. So kita boleh buat proposal kepada bank dan bank mungkin akan beri kemudahan kewangan kepada kita. So itu sebabnya kita dah berdaftar lah. Okay? So dari dalam masa tu juga bila kita dah daftar bukan saja dengan bank tapi dengan agensi kerajaan. Contohnya MARA ada bagi loan untuk peniaga ataupun Kementerian Luar Negeri, Luar Bandar, Kementerian Luar Bandar dan sebagainya. Mereka ada juga menyediakan fasiliti untuk bisnes. So dengan mendaftarkan diri kita secara sah, kita boleh memohon semua fasiliti yang disediakan oleh kerajaan. So itu adalah sebab yang ke-6 lah. Okay? Boleh dapat fasiliti bank dan juga fasiliti daripada kerajaan. Okay? Berkaitan juga dengan tu, masuk kepada sebab yang ke-7, bila dah boleh dapat facilities kerajaan tu, so ia berkaitan juga kalau kita nak masuk tender kerajaan, kita nak masuk bisnes, nak buat bisnes dengan kerajaan ataupun dia panggil dengan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan, seperti Petronas ke TM dan sebagainya. So mereka nak tengok kita dah daftarkan syarikat kita dan barulah mereka boleh mulakan buat bisnes dengan kita. Okay? So dengan mendaftarkan syarikat ni, kita bolehlah sekarang memulakan bisnes kita dengan kerajaan ataupun syarikat berkaitan kerajaan ataupun syarikat multinasional, sebab mereka sangat memerlukan keyakinan dalam menjalankan bisnes, sebab mereka ni adalah business entity. So kalau kita nak berniaga dengan mereka, kita perlu juga menjadi business entity, tak boleh jadi individual. Okay? So itu adalah 7 sebab utamalah kenapa kita perlu daftarkan perniagaan kita, supaya kita lebih bisnes kita ni tak berada dalam satu takut je lah, dia boleh berkembang. Okay? Sebab dengan cara kita daftar bisnes kita tadi, kita lebih yakin, kita dapat kita menjadi entiti yang sah untuk berniaga. Kita juga lebih serius, dah credibility kita pun lebih tinggi. Kemudian kita dah asingkan kewangan kita, kita boleh membuka bank, account bank, kemudian kita boleh mendapat facilities bank, dapat facilities daripada kerajaan, dan seterusnya kita boleh mulakan bisnes berniaga dengan kerajaan ataupun syarikat-syarikat multinasional. So itu adalah 7 perkara ataupun sebab mengapa register bisnes itu penting untuk peniaga, walaupun perniagaan itu kecil, walaupun perniagaan itu online, walaupun baru nak start berniaga, seelok-eloknya kita daftarlah perniagaan kita. So nak daftar tu kadang-kadang kita kata, saya tak tahu apa lagi nak buat bisnes kan. So bila daftar tu, kita boleh daftarkan syarikat kita tu dalam pelbagai genre. So katalah kita daftar syarikat tu, kita nak buat training, daftar juga training. Syarikat yang sama boleh buat trading pun boleh daftar, tak kisah, sebab itu mungkin syarikat kita yang pertama. So kita daftar je lah rasa-rasanya apa jenis bisnes yang mungkin kita akan ceburi. Okay? Tak ada masalah. Okay? Dan berkaitan dengan bisnes kecil ni, tips saya lah, antara lain macam yang saya dah mention pada sesi yang lepas, untuk bank, katalah nanti kita dah berkembang, contohnya macam katalah Mayun Trading. Okay? Sekarang ni Mayun Trading, kita daftar account bank kita Mayun, contohnya
Tapi dalam masa akan datang akan ada Mayun Transport. Okay? So kalau kita rasa kita kecil lagi, so tak perlu nak buka dua akaun bank. So kita just gunakan satu akaun bank dan kita boleh panggil apa tu, boleh masih boleh gunakan untuk dua bisnes yang berbeza. Okay? So untuk bisnes kecil ni rasanya tak perlulah nak buat banyak-banyak syarikat, tak perlu buat banyak-banyak akaun, cuma kita perlu uruskan dengan lebih tertib lah. Okay? So bidang betul. So bila kita daftar dengan SSM tu, kita boleh pilih pelbagai bidang. Tak semestinya kita buat bidang yang sama. Kadang-kadang dalam bidang yang sama dia kata training. Okay? Lepas tu untuk juga contoh yang berkaitan dengan training tu mungkin IT dan sebagainya. So tak semestinya bidang tu adalah bidang yang sama. Okay? Masa saya daftar dulu, saya mula-mula tu saya daftar untuk training, kemudian buat trading juga. Dalam masa yang sama kita daftar yang bisnes ni juga boleh buat catering dan sebagainya. So bidang tu masa daftar tu kita boleh letak je dulu. Kemudian kalau kita rasa nak tukar, di kemudian hari pun kita tukar. Dan jika bidang kita tu rasanya dah memang boleh pergi secara sendirian, okay? Contohnya kalau kita rasa mula-mula kita buat trading saja, kemudian kita pun masuk catering, dan bila catering kita tu dah berkembang, mungkin kita boleh daftar syarikat catering pula. Okay? So dia bolehlah, kita boleh buat pelbagai syarikat. Okay? Dari segi pengalaman saya register, okay, saya dah pernah sekarang ni saya dah pernah register untuk syarikat enterprise. Untuk enterprise saya rasa yang masih dengan saya yang berdaftar sehingga sekarang ada dua rasanya, dua atau tiga, dua saja. So syarikat enterprise ni mudah untuk register. Okay? Kalau kata kita perkongsian, kita kena ada macam agreement lah antara dua orang untuk pemula syarikat. Kemudian kita boleh daftar terus je lah, bayar RM60 dah boleh daftar. Saya juga ada pengalaman register PLT dengan kawan-kawan, ada 4 orang PLT. Masa kami register, PLT ni pun tak gerak, perlu digerakkan jugalah. Private limited punya syarikat. Dari segi pendaftaran dia, semua pemilik syarikat tu perlu clear lah, tak ada masalah security-tos ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan undang-undang. Kemudian bayar itu 500 lah. Okay? Tapi masalah sekarang ni tahun ni sebab kita orang pun tak buat duit sangat dengan PLT tu, so tak hantar lagi report. So ada masalah dengan SSM, so nak kena selesaikan. Dan yang terkini baru ni dengan rakan sekerja, kami ada dia panggil spin off company lah. So yang ini daftar sendirian berhad, so kita pakai company secretary. Okay? So company secretary ni kita biasanya, saya tak pastilah berapa harga, tapi tak silap saya lah, yang pernah saya tanya dalam RM3,000 lah kalau kita nak daftar syarikat sendirian berhad. Pada permulaan dalam 3 ke 4 ribu lah kayaknya. Kita kena bayar kepada syarikat company secretary tu. Company secretary tu yang akan uruskan semua pendaftaran dan juga perakaunan, saya tak pastilah, tapi mereka akan pastikan bisnes kita ni berada pada tahap yang dibenarkan lah. So yang baru saya buat baru ni, saya sign agreement dekat company secretary di Damansara. Okay? So renewal rasanya through company secretary, so dalam rasanya dalam 2,000 lah setahun. Okay? So kalau memang bisnes kita besar, so go for sendirian berhad. Okay, so next time boleh cerita pasal trademark, insyaAllah. PLT kena renew every year juga. Ya, semua bisnes kena renew every year. Sebab saya tak pasti sebab apa, tapi rasanya sebab dia nak memastikan bahawa kita semua mengikut undang-undang. Kalau kita tak ikut undang,
mereka akan batalkan kita punya registration company lah. Macam mudah lagi lah kalau nak cancel kan setiap tahun. Macam bila kita beli player lah kan, bila kita sign agreement, katalah agreement tu okey lah, contoh macam Manchester United kan, dia ada player lama Mata tu kan, dia tak nak lah renew kontrak Mata tu 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun yang lama, so dia renew setahun-setahun. So lagi mudah untuk mereka uruskan lah. Kalau dia tak nak, kalau kena bayar ke apa, hanya berdasarkan setahun punya agreement. So mungkin sebab tu lah kot, even macam bila kita lesen kita pun setiap tahun kan kita renew. So sama jugalah syarikat pun setiap tahun kena renew. Ada apa-apa persoalan lain ke? Saya bukalah kalau ada sebarang persoalan. So seperti yang saya cakap tadi, pengalaman trademark tu saya tak ada lagi pengalaman. Tapi setakat ni dengan SSM, saya dah pernah daftar enterprise, dah pernah daftar PLT, dah pernah daftar sendirian berhad. Kalau kita rasa kita serius dalam bisnes, lebih baik kita register sendirian berhad terus. Tapi kalau bagi yang baru nak mula, seeloknya daftar enterprise. Tapi janganlah nama syarikat kita enterprise lah. So janganlah nama Mahyun Enterprise. Tak sedap lah kan. So kita bagi nama tu sesedap yang kita rasa lah. Okay? Ada sebarang persoalan lagi? Jika ada, boleh komen lah, supaya mana tahu kalau ada yang boleh kita kongsikan. Kalau tak, saya cuba jawab. Dan jika ada sebarang kalau ada saya tersilap lah fakta saya, mohon betulkan juga, sebab saya pun bukanlah pakar sangat lah. Cuma dari segi pengalaman tu lah adalah sedikit. Okay? MU memang kena jadi contoh lah, memang sedih. Okay? So bisnes lah, bila kita dah ada syarikat ni, bisnes lah. Macam saya sendiri, walaupun saya daftar satu bisnes, tapi ini saya punya idea lah. Saya sebenarnya saya pecahkan jugalah. Contoh macam Hazril Niaga ni, Hazril, saya ada Hazril Hazril Kreatif Niaga yang related to kreatif, buat printing dan sebagainya. Kemudian saya ada Hazril Transport Niaga. So yang ini lebih kepada untuk transportation dan sebagainya. Dan saya buat logo juga berlainan lah untuk setiap syarikat ni lah. Dia bukan panggil syarikat, ada sub syarikat lah. Kemudian saya ada juga Hazril Hazril Catering lah, Hazril ataupun Hazril Business Niaga, ataupun yang berkaitan dengan makanan. Okay. Untuk bisnes makanan tu kami gunakan di Aina Catering. So dalam kita punya brochure, dalam kita punya quotation ataupun dalam kita punya receipt tu, kita kata di Aina Catering diuruskan oleh Hazril Niaga. So syarikat yang mendaftar. So di Aina tu kira macam just a brand lah. Tapi tidak didaftarkan, tidak di-trademarkkan lah. Okay. So itu sedikit perkongsian saya pada malam ni. Saya seperti saya maklumkan tadi lah, hari ni kurang sihat sikit. Saya rasa mungkin setakat ni kalau tak ada sebarang persoalan, so mungkin saya akan berhenti setakat ni. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh terus komen kat bawah ni. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Untuk Mayun, jangan lupa ada pakej-pakej yang menarik akan datang untuk pelanggan-pelanggan. Dan juga kalau ada yang nak menjadi ejen, sangat dialu-alukan, bolehlah hubungi nombor yang tertera di atas page Mayun tu. InsyaAllah kita akan cuba sama-sama
membangun bersama Mayun dan kita cuba mencapai target lah. So Mayun alhamdulillah setakat ni semakin berkembang. Yang pentingnya adalah kena konsisten dan juga terus mencari ilmu lah, yang itu adalah benda yang baik. Sebab tanpa ilmu kita tak boleh nak terus ke hadapan. Tanpa ilmu juga lah bisnes kita akan merudum. Tanpa ilmu juga kita tak tahu apa yang perlu kita buat untuk menaikkan bisnes kita. So yang pentingnya terus mencari ilmu bila dah ada ilmu tu kena terus praktik lah, jangan kita tinggal kita tunggu apa nak buat ni, tak tahu nak buat apa. Dan akhir sekali kalau boleh networking lah. Walaupun kita kata orang bisnes ni, orang kata orang tu bisnes sama dengan kita, itu adalah kompetitor kita. Tapi sebenarnya orang cakap walaupun kompetitor, sebenarnya kita boleh jadi kawan. Sebab sebagai contohnya, bila kita nak masuk, contohnya masa saya bekerja sebagai IT manager dulu, syarikat saya nak masuk tender kerajaan, dalam masa yang sama kita tak ada kepakaran, so kita boleh tanya pada rakan ataupun panggil syarikat lain lah untuk menggunakan kepakaran mereka juga. So, kita berkongsi kepakaran, itu satulah. Yang keduanya biasanya kadang-kadang ada syarikat lah, contoh macam syarikat-syarikat besar ni biasanya diorang ada polisi, kalau nak bisnes ataupun nak dapatkan tender ataupun nak dapatkan sebarang job daripada mereka, kena ada 3 quotation lah. So biasanya secara tak langsungnya bila kita ada rakan tu, kita boleh minta rakan-rakan kita juga untuk submit quotation, dan kiranya kita boleh biasanya kalau bisnes ni dia pandai-pandai lah sebenarnya, dia pakat-pakat lah antara syarikat-syarikat. So networking tu penting lah. Jangan jadikan anda punya kompetitor tu sebagai lawan anda. Sepatutnya sama-sama berniaga dan sama-sama terus ke hadapan lah. Okay, so supaya masing-masing dapat peluang untuk berkembang. Okay, so itu sajalah untuk takat ini. Daripada saya hari ini dapat kongsi alhamdulillah 7 sebab mengapa register bisnes itu adalah penting. Mungkin kita jumpa lagi pada hari-hari yang mendatang. Jika dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sign off daripada saya, Kai Kairi. Bye.